Okay, kelas untuk hari ini kita akan mulakan dengan bab 5 iaitu nisbah trigonometri. Okay, untuk pengenalan, dalam topik ni kamu akan belajar mengenai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut tirus dalam segitiga yang bersudut tegak. Okay, kamu kena tahu tiga benda ni. Sinus, kosinus dengan tangen. Tapi sebelum tu kamu kena pasti mana satu sisi bertentangan, mana satu hipotenus, mana satu sisi bersebelahan. Okay, kunci dia kamu kena tengok dekat mana dia bagi sudut. Kalau macam ni, dia letak sudut X di sini kan, iaitu PRQ adalah bersudut X. Okay, dia suruh kamu kena pasti mana sisi yang bertentangan. Okay, sisi bertentangan adalah PQ. Sisi bersebelahan adalah QR. Hypotenuse adalah paling senang kamu nak kena pasti mana satu hypotenuse adalah yang bertentangan dengan sudut 90 darjah. So, hypotenuse adalah PR. Okay, kalau yang ini dia bagi sudut Y di tempat lain iaitu sini. Sini R. Y. Okay, dia nak suruh kamu mana satu sisi bersebelahan. Okay, P, Q. Sisi bertentangan QR. Hypotenuse dia bertentangan dengan 90 darjah adalah PR. Okay, contohnya kamu tengok A. Kamu tengok ini ya, A. Sudut yang dibagi adalah, kita tengok ni, ABC ni. Sudut yang dibagi adalah BAC. DAC. So, sudut dia di sini. Contohnya saya bagi sudut ni X. Okay, hypotenuse dia mana? Yang bertentangan dengan 90 darjah. So, hypotenuse dia AC. Sisi bertentangan. Mana satu yang bertentangan dengan X? Kita tengok ni. P ke C. Kalau yang bersebelahan, BAB ataupun BCA lah. Sama je. Okay, kalau sudut dia bagi BCA. Kalau sudut dia di sini, saya bagi Y ya. Hypotenuse dia masih sama. Hypotenuse kekal mana-mana sudut yang bertentangan dengan 90 darjah adalah hypotenuse. Kalau sisi bertentangan, dia kena bertentangan dengan sudut yang dibagi, iaitu bertentangan dengan Y adalah AB. Kalau bersebelahan, sebelahan ni BC. Macam tu nak cari. Okay, apa hubungan sudut tirus dengan nisbah sisi segitiga bersudut tegak? Okay, sekarang kita nak tengok macam mana nak cari nisbah untuk sudut tu. Kalau sinus, sin X, panjang sisi bertentangan dengan bahagi dengan hypotenuse. Okay, contohnya, kita tengok sin X. X adalah di sini. Sisi bertentangan, mana satu? Bertentangan adalah ini. QR. Bahagi dengan hypotenuse. Hypotenuse adalah ini. Bertentangan dengan 90 darjah. RP ataupun PR. Okay, ini sin. Sin X. Kalau cos X pula, X masih di sini ya. X masih di sini. Cos X sama dengan panjang sisi bersebelahan dengan hypotenuse. Sisi bersebelahan adalah PQ. Bahagi dengan hypotenuse tadi RP. Ataupun PR. Sama je. PR. Kalau tan X, tangent X sama dengan panjang sisi bertentangan yang bertentangan dengan X adalah PQ. X masih di sini, so tan dia QR. Bahagi dengan panjang sisi bersebelahan. PQ. Okay, itu macam mana awak nak cari sin cos dengan tan bagi X.
Kalau Y pun masih sama. Okay, kalau contohnya kita bagi ni 3, 4 dengan 5. Okay, QR panjang dia 3, PR sama dengan 5. Kalau cos X, PQ sama dengan 3, bahagi dengan PR sama dengan 5. Kalau tan X pula, tangent X, QR sama dengan 3, PQ sama dengan 4. Kalau dibagi panjang lah. Okay, apakah kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sinus tangent? Cosinus dengan tangent. Sin, cos dengan tan. Okay, makin besar sudut tirus, semakin besar nilai sin dan nilainya menghampiri 1. Lepas tu, cosinus dia, cos dia makin kecil, menghampiri nilai sipar. Tetapi nilai tangent dia lagi besar. Okay, dia bagi dua ni. Dia bagi dua segitiga. Dia suruh kamu bagi nisbah untuk kedua-dua ni. Kita tengok sin X dulu. Sin X tadi adalah sudut bertentangan bahagi dengan hypotenuse. Ini sudut, Cikgu letak sudut bertentangan. Sudut bersebelahan dengan, ini hypotenuse. Hypotenuse dengan sudut bersebelahan. Kalau sin adalah sudut bertentangan 3 bahagi dengan hypotenuse 5. Kita tengok sin Y pula. Sudut bertentangan dengan hypotenuse 1/5 bahagi 2/5. 0.5. Okay, kalau kamu tekan ni pakai kalkulator, nanti akan bahagilah. Kamu akan dapat berapa? 1.5 bagi 2.5 sama dengan 0.6. Lepas tu kamu tekan yang A, B, C tu. So kamu dapat 3.5. Sama dengan yang lain. Okay, yang ini pula bagaimana awak nak tentukan nilai cosinus, sin, cos dengan tangent dan satu sudut tirus. Okay, kalau dia bagi panjang PR, ni dia suruh kamu cari untuk hypotenuse. Okay, yang ni kamu gunakan Pythagoras theorem. Ingat balik Pythagoras theorem. Ini C, ini A, ini B. Saya nak cari C, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay, ni. Nak cari PR, mana-manalah. Dia guna ni A. Ini A, ini B. 15 kuasa 2 tambah dengan 8 kuasa 2. So, kita dapat 17 cm. So, hypotenuse 17 cm. Okay, kalau dia bagi nak suruh cari sin untuk PRQ. So, sini. Sin sini. Sin X. Sin adalah bertentangan bahagi dengan hypotenuse. So, kita dapat 15/7. Yang ni kalau dia belum bagi panjang hypotenuse ataupun panjang sudut bertentangan ataupun sudut bersebelahan. So, bila kamu dah dapat panjang dia, baru kamu boleh kira dia punya sin, cos dengan tan. Okay, kamu tengok contoh 5 ni, dia suruh kira panjang QR. Dia suruh kira yang ni. Okay, diberi panjang SQ ini ke sini adalah 6 cm. Okay, 10. Okay, nak kira pula. Kira gunakan Pythagoras theorem. 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. So, ni nak dapatkan nilai yang ni, QR ni. So, dapatlah 8 cm. So, sini 8 cm. Okay, bila kamu dah dapat panjang QR ni, baru kamu boleh buat dia punya sin, cos dengan tan. Okay, untuk panjang PT pula, kira macam yang sama. Ini hypotenuse kan. So, sini bertentangan dengan sudut 90 darjah. So, nak kira hypotenuse adalah 4 kuasa 2 tambah dengan 3 kuasa 2. So, sini 3 sebab bagi 2 daripada 6. So, dapat 5 cm. Okay, berdasarkan panjang tu, kamu buatlah sin, cos, tan untuk kedua-dua sudut tu.